Kadang-kadang kita yang memberi duit itu yang kita akan rasa, apa yang aku dapat kalau aku bagi duit raya kat budak-budak kecil ni? Diorang ni mesti guna duit raya ni untuk beli benda-benda mengarut. Kita ada that pemahaman ataupun pemikiran terhadap duit raya ini. Okay, let me tell you why I think that it is also an investment for yourself. Bagi mereka yang memberi duit raya itu sendiri. Jadi kita tinggal lagi beberapa hari sahaja lagi sebelum kita menyambut Hari Raya Aidilfitri. Dalam video kali ini saya just nak sembang-sembang santai tentang duit raya. Topik ni kan, topik duit raya ni. You know, setengah daripada orang mungkin rasa duit raya ni adalah satu bentuk pembaziran, tak mendatangkan faedah kepada diri sendiri. Tetapi saya tidak bersetujulah dengan statement ini. Kerana apa? Kerana saya menganggap duit raya sebenarnya adalah satu bentuk pelaburan juga. Dan ada dua sebab kenapa saya rasa duit raya ni merupakan satu bentuk pelaburan. Angle yang pertama lah adalah angle di mana apa impak ataupun apa implikasinya terhadap generasi yang seterusnya ataupun future generation. Duit raya ni selalunya kita bagi kat siapa? Kita bagi kepada anak-anak kita, anak saudara kita. Betul tak? Kan budak-budak kecil yang dapat duit raya, dan budak-budak kecil ni yang excited dapat duit raya, ataupun mereka yang mungkin dekat universiti belum lagi bekerja, tetapi bila mana dah bekerja je terus tak dapat duit raya. Okay? Dan kenapa saya cakap duit raya merupakan satu bentuk pelaburan? Kerana kalau kita bagi duit raya dekat anak-anak muda ini, kita dapat melatih mereka bagaimana nak menguruskan duit mereka sendiri. Sebab budak-budak kecil ni biasanya mereka ni tak biasa uruskan duit sendiri. Biasanya apa saja yang mereka nak, mak ayah yang tolong belikan. Tetapi pada setiap hari raya mereka dapat duit, and bila mereka dapat duit mereka kena fikir nak buat apa dengan duit itu. Betul? Ini yang terjadi dalam kisah hidup saya sendiri. Saya pun dapat duit raya daripada mak ayah saya, daripada mak cik saya, daripada pak cik saya, dan daripada cousin-cousin saya. So apabila saya dapat duit raya ni, kita ada upacara mengira duit raya pada waktu malam kan. Selalunya malam hari raya kita akan kira, kita kira berapa banyak duit yang kita dapat. So duit-duit yang kita dapat itu, kita kena fikir sendiri nak buat apa. Ada setengah kawan saya, duit raya mereka buat apa? Mereka pergi beli kad lah, mereka pergi beli permainan lah, mereka pergi beli gasing lah, kan? Time tu lah, tahun 90-an dulu. Tapi saya pula, duit-duit raya ni, saya tak tahulah, mungkin dah diajar dari kecil. Apa yang saya buat, saya tak pernah usik duit raya saya. Malah duit raya saya terus saya laburkan. Ketika itu duit raya saya terus masuk ke tabung haji. Okay? At that time lah. Dan bila saya masuk sekolah menengah, duit saya pindah masuk ke ASP pula. Duit raya saya mungkin awal-awal rasa tak banyak, tetapi setelah beberapa tahun, duit tu makin lama kumpul dan menjana pendapatan. Okay? Kita dapat return on investment, and it grows so big that bila mana saya ni baru nak mula bekerja, bila saya tengok duit yang saya ada dekat dalam ASP dan juga tabung haji saya terkejut. Sebab sebelum ini tak pernah tengok kan, duit ni kita dapat, kita terus simpan. Masuk je duit, terus simpan. And bila kita nak bekerja, bila kita memerlukan duit untuk sara hidup kita, untuk beli kereta, untuk beli rumah, untuk kahwin, kita ada banyak duit. Duit kita dah tersedia. So sebab itu saya cakap duit raya ini merupakan satu bentuk pelaburan, terutamanya untuk generasi-generasi muda ataupun generasi akan datang. Mereka ini kena dilatih daripada kecil lagi menguruskan duit mereka. Kalau budak-budak kecil ni, kadang-kadang kita boleh bagi mereka pilih apa mereka nak buat, tetapi kita kena beri guidance. Maksudnya beri panduan apa yang sepatutnya mereka buat, which saya akan cerita dalam video seterusnya. Okay? Yang kedua, investment kepada diri kita sendiri. Diri kita yang memberi duit raya itu. Kadang-kadang kita yang memberi duit itu yang kita akan rasa, apa yang aku dapat kalau aku bagi duit raya kat budak-budak kecil ni? Diorang ni mesti guna duit raya ni untuk beli benda-benda mengarut. Kita ada that pemahaman ataupun pemikiran terhadap duit raya ini. Okay, let me tell you why I think that it is also an investment for yourself. Bagi mereka yang memberi duit raya itu sendiri. Kenapa saya cakap begini? Sebab bila anda beri duit raya, saya ingat lagi first time bila saya kerja. Ketika itu saya kerja sebagai seorang doktor di UK, and bila saya pulang ke Malaysia untuk menyambut hari raya, giliran saya pula lah untuk memberi duit raya kepada cousin-cousin saya, anak-anak saudara dan sebagainya. And at that time, in my mind is like, this is my hard-earned money ni. Duit yang ada besar payah nak dapat, tiba-tiba bagi suka hati je dekat diorang ni dapat duit kan. And apa pendapat saya ketika itu ialah, okay, saya tahu benda tu adalah pendapat yang salah.
sekarang ini bila saya tengok duit raya ni, saya nampak sebenarnya duit raya ni melatih kita untuk bersedekah, untuk menjadi seorang yang pemurah. Satu benda yang saya belajar daripada mentor saya, Robert Kiyosaki, penulis buku Rich Dad Poor Dad. So beliau cakap apa? Beliau cakap the more you give, the more you get. Contohnya kalau anda beri senyuman manis kepada orang, walaupun orang yang tak dikenali, anda akan dapat balik senyuman manis, betul? Kalau anda bagi penumbuk, penumbuk kepada orang yang tak dikenali, anda pun akan dapat satu penumbuk daripada mereka juga. Sama juga dalam konteks duit. The more you give, lagi banyak duit yang anda berikan kepada orang, lagi banyak duit yang akan masuk kepada diri anda. So saya just nak ceritakan kepada anda konsep rezeki ini. Saya nampak rezeki ini, rezeki ini umpama air sungai yang mengalir. So kalau anda teruskan pengaliran air sungai itu, maksudnya anda tak letak empangan lah, anda tak tutup, tak sekat, maka tanah di hujung sungai itu akan subur. So kalau anda tutup sungai itu, pengaliran sungai itu dengan empangan, maka hujung sungai itu akan kering kontang, betul tak? Dan kalau anda tengok, anda punya tempat di mana anda boleh simpan air sungai itu pun, dia akan terhenti sebab air dah tak boleh nak masuk dah. Rezeki kita masing-masing ada kapasitinya. So benda ini, konsep ini kita dapat belajar apabila kita memberi duit raya kepada anak-anak muda ini. Okay? Dan saya nak anda tak nak tengok pelaburan ni semata-mata duit saja, monetary value saja. Apa yang anda dapat? Kalau saya letak duit, saya dapat X. Tidak. Bukan duit semata-mata, tetapi pelaburan ini, saya nak anda buka lagi minda anda. Widen up your horizon. Pelaburan ini pun boleh jadi pelaburan manusia, membangunkan manusia, membangunkan masyarakat ataupun community di sekeliling kita, termasuklah keluarga kita. So buka minda anda. Pelaburan ni bukan sahaja limited pada wang ringgit semata-mata. So itu saja topik pada kali ini, dalam video kali ini. Kalau anda nak tahu banyak lagi tips-tips berkenaan dengan kewangan, singgahlah YouTube channel saya, Dr. Adam Zubair. Dan jika anda ada apa-apa persoalan ataupun apa-apa komen, boleh komen dalam ruangan di bawah. And I will see you in my next video.